584. Muka surat 584. Okey. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Boleh? Muka surat 584 ayat yang ke-16. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, surah An-Nazi'at muka surat 584 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ayatnya berbunyi idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Okey. Iz ketika, terjemah iz ketika nadahu menyerunya, nadahu menyerunya, menyeru Nabi Musa, rabbuhu oleh Tuhannya, rabbuhu oleh Tuhannya, bil wadi di lembah, bil wadi di lembah, al muqaddas yang suci, al muqaddas yang suci, tuan iaitu lembah tua. Nama lembah tu adalah lembah tua. Okey. Sambung terus ayat 17. Idhab, pergilah engkau. Terjemah idhab, pergilah engkau. Ila kepada Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita muka surat 584. Ayat yang ke-17. Okey. Idhab, pergilah engkau. Ila kepada Fir'aun lah. Okey. Innahu, sesungguhnya dia Fir'aun, tagha, melampau batas. Tagha, melampau batas. Okey, terjemahkan dia Puan Izawani, 2 ayat 16-17 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memanggilnya Nabi Musa oleh Tuhannya di lembah yang suci iaitu Tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia Fir'aun melampaui batas. Okey, terima kasih Puan Izawani. Surah ni Allah Ta'ala ceritakan ringkasan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ayat 16, ketika Tuhannya memanggilnya di lembah Muqaddas, lembah yang suci. Ada 3 baca, Muqaddas, Muqaddis, Maqdis. Kita panggil Baitul Maqdis. Boleh panggil Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddis, tak ada masalah. Okey, kita panggil Baitul Maqdis. Okey. Allah SWT kata dalam ayat ni, Allah panggil dia. Jadi starting kisah Nabi Musa AS dalam surah An-Nazi'at ni, Allah nak tunjuk kemuliaan dia, Nabi Musa AS, berbanding Nabi yang lain. Allah pilih dia jadi Nabi direct, tanpa melalui perantaraan malaikat. Allah pilih Nabi Musa AS menjadi Nabi direct, tanpa melalui perantaraan malaikat. Sebab tu Nabi Musa AS digelar Kalimullah. Apa makna Kalimullah? Orang yang bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjemah Kalimullah adalah orang yang bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantaraan malaikat. Walau bagaimanapun, bukanlah kita kata Jibril tak datang langsung pada Nabi Musa, ada juga. Tapi semasa pemilihan Nabi Musa sebagai seorang Nabi, Allah Ta'ala bercakap terus dengan Nabi Musa AS, sebab tu dia panggil Kalimullah. Tolong terjemahkan dia Puan Aliza, muka surat 104 ayat 164. Muka surat 104 ayat 164. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu.
Dan kepada Musa, Allah berfirman secara langsung. Okey, terima kasih Puan Aliza. Kepada Nabi Musa, Allah berfirman secara langsung, directly speaking. Nabi Muhammad pun Allah pilih jadi Nabi melalui perantaraan Jibril. Jibril mula datang jumpa Nabi SAW. Tapi Nabi Musa, Allah Ta'ala berfirman secara langsung. Di mana? Muqaddas itu. Baik, cerita dia macam ni. Nabi Musa masuk umur 30. Ringkasan Nabi Musa masuk umur 30. Ditumbuk orang Kipti, mati orang Kipti. Orang Kipti itu kena tumbuk dengan dia, mati. Lalu dia tumbuk orang Kipti itu pun bukan saja-saja nak tumbuk. Dia tumbuk orang Kipti itu sebab orang Kipti itu bergaduh dengan Bani Israel. Orang Kipti itu gaduh dengan Bani Israel, kan? Lepas pada gaduh dengan Bani Israel, orang tu minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa tumbuk, mati sekali. Sekali tumbuk, mati terus. Okey, baik. Tapi apa kata Nabi Musa lepas tumbuk orang tu dia mati? Lepas orang tu mati kena tumbuk dengan dia. Tengok muka surat 387. 387. Tolong baca, Puan Nik, tolong baca. 387 ayat 15. Ayat 15 ya Ustaz? Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang leka. Dia mendapati di dalam kota itu ada 2 orang lelaki sedang berkelahi. Seorang daripada golongannya Bani Israel dan seorang lagi ada daripada pihak musuhnya iaitu kaum Fir'aun. Orang yang daripada golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan pihak musuh itu. Lalu Musa menumbuknya, maka matilah musuh itu tadi. Dia iaitu Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Satu lagi, Puan Nik, satu lagi ayat 16. Okey. Ayat 16, dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, baik. Terima kasih Puan Nik. Tengok. Masa ni umur Nabi Musa 30. Dia tengok kaum dia, Bani Israel dengan orang Fir'aun, orang Kipti bergaduh. Orang tu minta tolong, kaum dia kaum Islam lah. Walaupun masa tu dia belum jadi Nabi, tapi Bani Israel memegang agama Islam. Manakala kaum Kipti mereka menyembah Fir'aun. Okey. Jadi Nabi Musa AS tengok kaum dia, salah seorang pada kaum dia gaduh dengan orang Kipti. Dia nak pergi tolong. Dia tak nak niat nak membunuh. Dia nak pergi tolong, tak ada niat nak membunuh. Tapi sekali tumbuk, mati orang tu. Lepas mati orang tu, apa kata Nabi Musa AS? Ini perbuatan syaitan ni, perbuatan syaitan. Tumbuk orang sampai mati. Kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat bunuh orang kafir, ada orang kafir sedang gaduh dengan orang Islam, orang kafir sedang berkaitan dengan orang Islam, dapat bunuh orang kafir. Apa perasaan kita? Hero kan? Kita rasa kita hero, kita rasa kita bangga dapat bunuh seorang orang kafir yang sedang gaduh dengan orang Islam. Betul kan? Tapi Nabi Musa AS dia kata ni amalan syaitan. Kenapa dia kata amalan syaitan? Kerana membunuh seorang kafir sebelum kita dakwah dia, sebelum kita terangkan pada dia tentang Islam, sebelum kita ajak dia masuk Islam, itulah perbuatan syaitan. Apa matlamat syaitan? Apa matlamat syaitan? Matlamat syaitan nak ajak seramai mungkin orang masuk neraka sama-sama dengan dia. Matlamat syaitan nak ajak seramai mungkin manusia ni masuk neraka sama-sama dengan dia. Dia syaitan suka sangat kalau ada orang kafir mati dibunuh sebelum masuk Islam, sebelum diajak masuk Islam. Syaitan suka sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam yang tidak berdakwah, orang Islam yang tidak menyampaikan ajaran, fikir nak bunuh orang kafir saja, dia kena ingat. Dia sedang menggembirakan syaitan. Dia sedang menggembirakan syaitan. Lainlah suasana perang. Suasana perang lain. Suasana perang memang bagus bunuh lah. Suasana perang memang disuruh bunuh orang kafir. Suasana perang. Ini tak letuk disko, letuk kelab malam, letuk rumah ibadat orang kafir. Itu bukan perbuatan yang dituntut dalam agama Islam. Nabi Musa tumbuk orang kafir, mati. Kalau kita, dapat pangkat anugerah ni, pingat gagah berani. Kalau kita lah. Tapi Nabi Musa kata ni amalan syaitan ni, tumbuk orang kafir sampai mati sebelum diajak masuk Islam, sebelum dicerita tentang Islam pada dia. Lepas tumbuk orang kafir dia mati, kan, lepas dia tumbuk orang kafir ni mati, maka Nabi Musa AS pun lari. Sebab apa dia lari? Sebab dia takut Fir'aun, bukan sebab dia tak nak, dia tahu Fir'aun sedang nak bunuh dia.
Puan ni, Tun ada? Tun? Kejap lagi Ustaz, saya dia baru habis dia buat tadi, dia buat fizio sekejap. Okey, baik, tak apa. Puan Mudrika, tolong terjemah balik Puan Mudrika. Muka surat 387 juga. Muka surat 387 ayat 20 hingga 21. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang lelaki datang bergegas daripada hujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang bermesyuarat tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." 21. Maka keluarlah dia, yakni Musa, daripada kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim." Okey, baik. Terima kasih Puan Mudrika. Tengok Nabi Musa keluar dalam keadaan takut. Lalu dia kata, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim." Lelaki tadi dia berlari jumpa Nabi Musa AS. Dia kata, "Wahai Musa, tentera-tentera Firaun tu muka mungkin nak bunuh kau." Dia pun lari. Masa dia umur 30. Dia lari-lari ke arah Madian, jumpa jodoh kat negeri Madian, jumpa jodoh. Okey. Dia jumpa dua beradik anak Nabi Syuaib. Menurut kebanyakan mufassirin, Syuaib kat sini, okey, lelaki tua yang ada dekat Madian ni adalah Nabi Syuaib. Tetapi ada pendapat mengatakan bukan Nabi Syuaib, nama dia Syuaib, tapi dia bukan Nabi Syuaib. Okey, wallahu alam, kita tahu mana satu yang betul. Dua-dua pendapat ada. Tolong baca Tuan Haji Ishak boleh, 388 ayat 23-24. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat. Dia, Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." 24. Maka dia, Musa, memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau tunjukkan kepadaku." Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi dia berjalan ambil masa 8 hari. Daripada Mesir ke Madian 8 hari perjalanan. Menurut tafsir lah. Okey, sampai kat Madian, negeri Madian. Okey, negeri Madian. Madian ni negeri Arab lah, orang-orang bangsa Arab. Dia mendapati ada sekumpulan manusia bagi minum binatang ternak kat satu kawasan perigi air. Lalu dia mendapati dua orang perempuan yang ada bahagian belakang. Kat sini nak tengok akhlak dua orang wanita anak Nabi. Akhlak dua orang wanita anak Nabi Syuaib. Mereka boleh je masa tu pergi bawa sekali binatang ternak mereka makan, minum sama-sama dengan penggembala lain. Tapi tengok akhlak dua orang wanita anak Nabi, mereka tak nak gelewak. Tahu gelewak? Apa panggil gelewak? Dia orang tak nak gelewak sama-sama dengan lelaki. Apa terjemah gelewak sesuai? Apa panggil gelewak? Gelewak ni bahasa Kelantan. Bercampur gaul. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah kata salah perempuan lelaki bercampur gaul atas sebab-sebab penting. Contoh beli belah kat pasar raya, beli belah kat pasar. Boleh je, tak ada masalah pun. Selagi tidak menimbulkan fitnah, selagi tidak menimbulkan dosa maksiat, tak ada masalah. Okay? Tetapi, tengok dua orang perempuan ni, dia tunggu kat belakang. Kenapa tunggu kat belakang? Dia tak nak bercampur gaul dengan lelaki yang ramai-ramai. Itu satu. Kemudian dia bagi alasan. Apa alasan dia bagi? Dia sepatutnya tak perlu pun buat kerja ni. Sebab kerja ni kerja orang lelaki. Kerja bawa binatang bagi makan ni kerja orang lelaki. Cuma dia orang ni tak ada pilihan sebab ayah dia orang dah tua. Ayah 23 tu. Ayah dia orang dah tua. Lalu Nabi Musa tengok, Nabi Musa pun tolong. Nabi Musa tolong. Lepas Nabi Musa tolong dua orang ni, maka Nabi Musa berdoa, ayat 26 tu, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat memerlukan apa kebaikan yang kau nak bagi pada aku." Tuan-tuan dan puan-puan, ini sekali saja nak share lah ya.
saja nak share. Ayat 24 surah Al-Qasas ni bagus dijadikan amalan untuk murah rezeki dan juga untuk jodoh. Untuk murah rezeki dan juga untuk jodoh. Ayat 24 surah Al-Qasas ni bermula pada Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dulu-dulu, bukan dulu-dulu lah, sekolah-sekolah madrasah di India, Ustaz saya ceritalah, pelajar-pelajar madrasah ni semua lelaki. Sekarang college, universiti, sekolah campur lelaki perempuan kan. Jadi bila campur lelaki perempuan, senanglah nak cari girlfriend ke, jumpa girlfriend, jumpa jodoh dan sebagainya. Jadi madrasah-madrasah ke India, Pakistan ni lelaki semua. Jadi susahlah nak jumpa perempuan tu. Jadi bila lelaki semua susah nak jumpa perempuan, dia pun jumpalah ustaz-ustaz dia. Kita Maulana, saya ni nak kahwin tapi tak ada jumpa jodoh lagi. Saya ni nak kahwin tapi tak ada jumpa orang sesuai lagi. Tak ada jumpa wanita. Kan, biasa pelajar college, pelajar U ni hari-hari jumpa perempuan. Jadi senanglah nak cari bakal jodoh dan sebagainya. Maka Maulana terjawab apa? Ni jawapan Maulana tu. Saya lupa nama Maulana. Dia kata Nabi Musa AS lari daripada Mesir ke Madian. Seorang. Selai sepinggang. Dia lari daripada Mesir ke Madian, seorang selai sepinggang. Biasalah pelarian akan mengalami masalah lapar. Lapar, tak ada tempat tinggal, tak cukup makan. Maka Nabi Musa baca doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kita amalkan pada sinilah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat, memerlukan kebaikan yang kau nak turun pada aku. Lepas Nabi Musa baca doa ni, tahu tak apa dia dapat? Bukan sekadar makanan dia dapat isteri sekali. Dia kahwin dengan anak Nabi Syuaib yang bernama Safura. Arab sebut Safura. Bahasa Melayu panggil Safura kan? Bahasa Melayu panggil Safura. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ada anak yang dah lanjut umur ke contohlah, ataupun nak kahwin, tak kisah, tak lanjut umur lagi pun tapi dia nak kahwin, maka kita kata ambil berkat dengan ayat Quran, baca doa ni. Ambil berkat dengan ayat Quran, baca doa ni. Ataupun anak baru kena buang kerja. Dah habis belajar 2-3 tahun, tak ada kerja-kerja lagi. Tak dapat kerja apa pun lagi. Contoh, ni sekadar contoh. Kena buang kerja, dah kerja 2-3 tahun, tak dapat kerja apa lagi. Cakap pada mereka, amalkan ayat 24 ni. Amalkan ayat 24 ni, bacalah lepas semayang beberapa kali, pagi petang, tak kisah, tak ada waktu tertentu yang khusus. Ni kita panggil ambil berkat ayat Quran je. Baca ayat 24 ni banyak kali. Rabbi bermula pada Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bila ada orang yang nak cari jodoh, jumpa saya, suruh cari, kita mana reti nak cari jodoh orang, maka saya cadangkan, saya sarankan baca banyak-banyak ayat ni. Bukan sekadar untuk jodoh sajalah. Ayat ni jangan kita baca untuk jodoh saja. Ayat ni beritahu, wahai Tuhanku, apa kebaikan kau nak bagi pada aku sangat berhajat, memerlukan. Jadi kebaikan tu bukan sekadar jodoh, kerja yang baik, gaji yang baik, tempat tinggal yang baik, rumah yang baik, tak ada masalah, boleh amalkan ayat ni. Okey, baik. Kemudian Nabi Musa AS, oleh kerana dia ni jujur, salah satu tanda kejujuran dia ialah ketika mana dua orang anak Nabi Musa AS, anak Nabi Syuaib AS, nak bawa Nabi Musa jumpa ayah dia. Nabi Musa jalan depan, dua orang ni jalan belakang. Pertama, Nabi Musa ni kuat, gagah. Okey. Yang kedua, Nabi Musa ni amanah, jujur, warak. Dua orang perempuan jalan belakang, dia jalan depan. Dia tak tahu jalan, tapi dua orang belakang perempuan dia beritahu ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Lalu salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib cakap pada ayah dia, tolong baca dia boleh? Puan Maisarah, tolong baca. Puan Maisarah. 388, boleh? Ayat 26. Puan Maisarah, tolong ambil kan? Tadi nampak. Okay. 26. Ya. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat yang dapat dipercaya. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Okey, ini pengajaran untuk kita. Ini pengajaran, ini saya refer ayat yang kita boleh ambil pengajaran. Sebenarnya banyak lagi pengajaran kisah Nabi Musa ni. Saya refer sikit-sikit je. Jadi ayah dia, anak perempuan Nabi Syuaib cakap pada Nabi Syuaib, wah ayahku, kita boleh ambil dia bekerja dengan kita. Nabi Musa ni lah.
Sebab orang terbaik untuk kita ambil bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Kita pun samalah. Kita ada syarikat nak cari staff. Kita ada syarikat, ada kebun nak cari pekerja dan sebagainya. Nak cari pekerja terbaik ada dua sifat. Pertama, Al-Qawi. Maksud Al-Qawi itu yang berkebolehan, yang berkemahiran. Itu pertama kena ada. Yang kedua, Al-Amin, amanah, jujur. Kita ada pekerja yang ada dua sifat ni, Masya Allah. Kita dah ada pekerja yang terbaik sebenarnya. Boleh harap buat kerja lah. Janganlah pekerja tu bagus, jaga sembahyang tapi lembek buat kerja. Slow, macam pondan. Dia lelaki tapi buat kerja slow, contoh. Tak nak. Berkebolehan dalam bidang-bidang yang kita nak tau. Kalau niaga, dia pandai niaga. Kalau urus ladang, dia pandai urus ladang, contoh. Itu maksud Al-Qawi. Qawi maksud sini kuat. Maksud kuat tu berkebolehan, berkemahiran. Itu yang pertama. Lagi penting, Al-Amin, amanah, jujur. Tak guna boleh harap buat kerja. Pandai buat kerja tapi tak amanah. Tak guna juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran dia nak ambil pekerja. Dalam apa-apa urusan pun, ambil yang pertama boleh harap. Yang kedua, Al-Amin, amanah. Kita ada dua-dua ni, pekerja yang ada dua sifat ni, dialah pekerja terbaik kita. Dialah pekerja terbaik kita. Okey. Lalu, ketika mana Nabi Syuaib jumpa Nabi Musa AS. Nabi Syuaib nak bagi Nabi Musa kahwin dengan anak dia. Nabi Musa mana ada duit? Pelarian, mana ada duit bagi mas kahwin? Maka mas kahwinnya ialah bekerja dengan Nabi Syuaib. Mas kahwin daripada Nabi Musa untuk kahwin dengan anak Nabi Syuaib ialah bekerja dengan Nabi Syuaib AS. Nabi Syuaib bagi dua pilihan, sama ada 8 tahun ataupun 10 tahun. Kalau baca dia Puan Salmah, kalau baca boleh Puan Salmah, page 388 ni juga. Ayat 27-28. 388 Ustaz. Ya, ya. Ayat berapa Ustaz? 27-28. 7. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku banyak ingin menikahkan engkau dengan salah seorang daripada kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah satu kebaikan daripadamu dan aku tidak berniat memberatkan engkau. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang baik. 28, dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau yang mana kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan ke atas diriku dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Okey, terima kasih Puan Salma. So, Nabi Musa nak kahwin dengan anak Nabi Syuaib, mana duit? Nabi Syuaib bagi kat dia, boleh kahwin dengan anak aku? Tapi mas kahwin dia, kerja dengan aku 8 tahun. Kerja dengan aku 8 tahun lah, uruskan tanaman, uruskan binatang-binatang 8 tahun. Tapi kalau kau nak sempurnakan 10 tahun, lagi baik. Aku tak nak beratkan kau. Maksudnya yang wajib, 8 tahun. Tapi kalau kau nak tambah jadi 2 tahun, bagi jadi 10 tahun, lagi baik. Maka Nabi Musa AS buat lebih pada yang sepatutnya. Ni dalam bab bekerja kita panggil extraordinary. Dia patutnya buat banyak ni je. Tapi dia pilih untuk buat yang lagi baik. Kalau dalam bab bekerja, dia patut buat banyak ni je. Tapi tak apa, dia bagi lebih. Tak salah pun bagi lebih, tak rugi pun bagi lebih. Okey? Buat bagi lebih dalam pekerjaan kita. Kalau ikutkan kita bekerja balik pukul 5 boleh balik tu, tapi tak apalah. Saya tambah lagi masa, tak payah bayar apa-apa pun. Contoh, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, bahkan lagi baik. Bahkan lagi baik. Nabi Musa AS yang wajib 8 tahun je. Tapi dia pilih untuk buat 10 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang kedua, satu lagi pengajaran dalam kisah ni ialah orang Yahudi. Orang Yahudi tahu tak? Orang Yahudi, mereka nak menentukan keturunan ikut mak ke ikut ayah. Orang Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan. Orang Yahudi, mereka nak meneruskan keturunan ikut mak ke ikut ayah. Kalau kita, ayah Melayu, mak Cina, dapat anak, walaupun anak tu muka sebiji Cina, anak tu tetap Melayu, ikut ayah. Betul kan? Tapi Yahudi, mereka ikut keturunan berdasarkan mak. Mak dia Yahudi, maka anak dia Yahudi. Kalau ayah dia Yahudi, tapi mak dia bangsa lain, maka anak tu tak layak jadi Yahudi. Anak tu tak layak jadi Yahudi. Ayah dia Yahudi, tapi mak dia bangsa lain. Dapat anak, maka anak tu tak layak jadi Yahudi.
Sebab tu masa Nabi SAW tak lahir lagi, Yahudi ni hantar wanita-wanita Yahudi untuk goda ataupun untuk ajak kahwin siapa? Ke Mekah untuk goda Abdullah. Wanita-wanita Yahudi ini diceritakan oleh Habib Ali Zainal Abidin dalam Radio Aikim, Sirah Nabi. Dia kata semasa Nabi SAW tak lahir lagi, Yahudi ni boleh tahu dah daripada lelaki nama Abdullah ni akan lahir anak akan jadi Nabi akhir zaman. Maka Yahudi ni telah hantar wanita-wanita cantik bangsa mereka untuk goda Abdullah. Tak kisahlah kahwin ke, berzina ke, supaya dapat anak daripada Abdullah ni lahir daripada perut wanita Yahudi. Jadi bagi mereka, tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang Yahudi, anak akan ikut mak. Ikut syariat kita, anak ikut ayah, bukan ikut mak. Bangsa seseorang anak tu depend pada ayah dia. Ayah dia gelap. Okey, kahwin dengan orang Cina contohlah. Dapat anak, okey, anak tadi putih melepuk macam orang Cina juga contoh, tapi tetap keturunan ikut ayah. Baik, apa saya nak cerita kat sini? Orang Yahudi, mereka claim bangsa ikut mak. Kalau ikut perkiraan Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan, keturunan Nabi Musa bangsa Yahudi ke bukan? Bukan lah. Sebab dia kahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib orang Arab, orang Madian orang Arab. Sama ada lelaki tu Shu'aib tu Nabi Shu'aib ataupun lelaki tu orang nama Shu'aib, tak kisah. Yang penting orang Arab. Sebab tinggal di Madian. Jadi kalau ikut perkiraan orang Yahudi punya cara kira-kira keturunan ni, maka anak-anak Nabi Musa dan ke bawah bukan Yahudi. Bukan bangsa Yahudi lah. Sebab mak dia bukan perut Yahudi lagi. Kita orang Arab, kita bangsa ni ikut ayah, bukan ikut mak. Allah Ta'ala sangat memperhalusi dalam bab ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ni saya dengar ceramah Nu'man Ali Khan. Allah Ta'ala sangat memperhalusi dalam ayat. Nabi Musa AS, kalau bercakap dengan kaum dia, Nabi Musa guna perkataan apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, wahai kaumku. Maknanya, Nabi Musa dengan Bani Israel sama kaum. Sebab apa? Ayah Nabi Musa orang Bani Israel. Jadi, Nabi Musa pun kaum Bani Israel lah. Kan? Tapi Nabi Isa AS, kalau bercakap dengan kaum dia, Nabi Isa takkan guna wahai kaumku. Contoh, saya bagi satu contoh lah. Kita tengok dua ayat je. Page 551. Muka surat 551. Tuan boleh baca tuan? Boleh tuan? Muka surat 551. Ayat 5 dengan ayat 6. Ini Nu'man Ali Khan. Bagus dia punya pencerahan dalam bab-bab ni. 5 dan 6. Ya. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu. Maka ketika mereka berpaling daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah pesongkan hati mereka daripada mendapat hidayah petunjuk, dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Okey, satu lagi ayat 6. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberi berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian kepadaku bernama Ahmad ataupun Muhammad. Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, maka mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Okey, terima kasih Tuan. Tengok ayat 5
Nabi Musa cakap dengan Bani Israel, ya qaumi, oh my people, wahai kaumku. Ayat 6, Nabi Isa bercakap dengan kaum dia tak kata wahai kaumku. Nabi Isa kata apa? Wahai Bani Israel. Nampak? Walhal mak Nabi Isa Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Isa tak kata pada kaum Bani Israel, wahai kaumku? Kenapa? Siapa tahu jawapan dia? Tak dengar Tun. Tun mungkin sedang cakap sesuatu tapi Tun tidak unmute. Mak dia. Tak ikut mak dia. Ya? Bukan keturunan, tak ikut mak dia. Yes, tak ikut mak dia, itu satu. Yang kedua, poin Izawani nampak macam nak jawab tadi, poin Izawani. Poin Izawani nampak macam nak jawab sesuatu. Lebih kurang macam tu menjawabkan lah. Dia ikut bapak dia. Betul. Tun jawab betul, poin Izawani jawab betul. Tapi ada satu lagi yang tersembunyi. Kalaulah Nabi Isa cakap pada kaum Bani Israel, wahai kaumku, apa makna dia? Maknanya ialah Bani Israel dengan ayah dia satu kaum. Sedangkan Nabi Isa ada ayah tak? Tak ada. Tengok. Jadi kalau Nabi Isa cakap pada kaum dia, pada Bani Israel, dia kata, wahai kaumku, ikut kita punya ajaran, ikut fitrah agama-agama lain, bangsa lain, ayah, anak, bangsa ni ikut ayah. Anak ni kita, bangsa kita ikut ayah. Jadi kalau saya Nabi, saya nak cakap, wahai bangsaku, saya cakap pada bangsa Melayu. Tak ada masalah sebab ayah saya orang Melayu. Contoh. Jadi Nabi Isa, kalau dia cakap pada Bani Israel, wahai kaumku, apa makna dia? Dia telah mensabitkan yang ayah dia Bani Israel juga. Dia ada ayah tak? Tak ada ayah. Ni Nu'man Ali Khan beritahu, Masya Allah. Kalau dia cakap macam tu, maka Yahudi yang tuduh dia nak zina, dia kata apa? Tengok. Dia panggil wahai kaumku, maksudnya apa? Ayah dia dengan Bani Israel satu kaum lah. Sedangkan Nabi Isa tidak ada ayah. Sebab tu dia tak kata wahai kaumku. Tengok betapa halusnya Allah Ta'ala susun Al-Quran. Masya Allah. Kita pun mungkin tak kaji benda-benda macam. Okey. Baik, itu satu. Kemudian, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, lepas kerja dengan ayah dia Nabi Syuaib selama 10 tahun. Okey. Dapat anak. Okey, dapat anak, wallahu a'lam. Tak pasti berapa orang anak dia. Yang penting dapat anak. Kenapa saya kata dapat anak? Kita sambung balik surah Qasas tadi. Okey, tolong baca dia, poin Izawani. Kita sambung balik surah Qasas tadi. Dia pun kerja dengan ayah dia. Dia lagi tadi umur 30. Dia kerja 10 tahun. Sekarang umur dia dah 40. Betul kan? Dia lagi tadi umur 30, dia tumbuk orang mati umur 30. Di dalam tafsir ni, umur-umur dia tak sebut dalam Quran. Ini ulama-ulama tafsir sebut. Masa dia umur 40, dia pun habis kerja. Umur 40 habis kerja. Tengok muka surat 389. Poin saya ni 389. Ayat 29, 30. 29, 30. Bismillahirrahmanirrahim. 29. Setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu, dia berangkat dengan isterinya kembali ke Mesir. Dia melihat dalam perjalanannya itu api dari sebelah gunung Tursina. Ketika itu dia berkata kepada isterinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api. Semoga aku dapat membawa kepada kamu sesuatu berita dari situ atau bara daripada api itu, supaya kamu dapat memanaskan badan. 30. Maka ketika dia sampai ke tempat api itu, kedengaran dia diseru dari tepi lembah yang di sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi berkat daripada arah pohon kayu. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah Tuhan sekalian alam. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Ni kisah permulaan Nabi Musa nak dilantik jadi Nabi. Muka surat ni lah, muka surat 389 ni. Kisah Nabi Musa nak dilantik menjadi Nabi. Saya kata tadi, mana Maridan dia ada anak. Sedangkan dengar terjemah Puan Izawani tu, dia dengar tak cakap dia ada anak? Tak ada pun dalam terjemah tu dia ada anak. Dari sudut grammar, kita boleh tahu dia ada anak. Kalau kita tengok semua, sama-sama ayat muka surat 389 ni, muka surat 389 ni, ayat 29, ada perkataan imkusu. Umkusu lah. Nampak tak? Dalam muka surat 389, muka surat 389, okey, ayat 29 ada perkataan imkusu.
Terjemah dia telah berkata kepada isterinya, tunggulah. Terjemah Puan Izawani yang kita dengar tadi, dia berkata kepada isterinya. Sedangkan dalam bahasa Inggeris kata, dia berkata kepada to his family. To his family. Bila sebut his family, bukan isteri sajalah, ada anak dia sekali. Yang tak betul dari sudut terjemahan orang putih. Dari sudut bahasa Arab, bila ada waw dan alif kat belakang, tengok perkataan imkuthu ni, bila ada waw, ada alif kat belakang, bukan beri makna jamak. Plural. Bila plural maknanya 3 orang dan ke atas. 3 orang dan ke atas. Jadi perintah Nabi Musa kat sini bukan pada seorang, pada 3 orang dan ke atas. Pada 3 orang dan ke atas. Tak mungkin dia kahwin 3, tak mungkinlah 3 tu isteri dia. Jadi kat sini dia ada anak dan anak dia mesti lebih pada seorang. Sebab katakanlah dia nak suruh isteri dia seorang tunggu, dari sudut bahasa Arab dia akan kata imkisi. Siapa belajar bahasa Arab dia akan jumpa imkisi ni, perintah untuk seorang wanita tunggu. Dan katakanlah dia ada seorang isteri dan seorang anak saja masa tu, bahasa Arab akan guna imkisa, umkusa. Umkusa ada alif. Okey, nak suruh 2 orang. Adapun sekarang ayat dia imkusu, ayatnya perintah untuk 3 orang dan ke atas. Jadi at least sekurang-kurangnya daripada ayat ni kita tahu dia ada 2 anak sekurang-kurangnya. Berapa sebenar jumlah anak dia? Wallahu a'lam. Okey, nampak sebab tu saya kata dia ada anak. Wallahu a'lam, dalam tafsir saya tak pernah jumpa lagi lah nama anak dia siapa, lelaki ke perempuan ke, wallahu a'lam. Okey. Dalam perjalanan malam gelap daripada Madian ke Mesir. Ambil masa lebih kurang 8 hari perjalanan. Kenapa dia balik semula ke Mesir, Nabi Musa ni? Okey? Sebab di Mesir masih ada ibunya, masih ada abangnya dan masih ada kakaknya. Di Mesir masih ada ibunya, abangnya dan kakaknya. Dalam perjalanan daripada Mesir ke Madian, dia sampai kat Sinai Desert, ada satu gunung namanya Gunung Tua. Lembah tu nama tu Lembah Tua. Sampai kat persisiran Lembah Tua ni, gelap. Maka dia nak carilah unggun api untuk suluh jalan ataupun untuk panaskan badan. Dan biasanya bila nampak, malam ni dia sesat lah. Pada perjalanan malam ni dia tak tahu nak pergi arah mana. Jadi bila nampak unggun api, apa fikiran dia? Mesti ada orang. Malam-malam kalau ada api tengah-tengah padang pasir, mesti ada orang. Jadi bila jumpa orang kat tempat api tu, boleh tanya dia arah jalan, boleh minta api sikit. Itu tujuan Nabi Musa pergi ke arah api tersebut. Ketika mana Nabi Musa AS pergi ke arah api tersebut, maka Allah menyerunya, wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ringkasan. Ayat 30 ni ringkasan. Allah Ta'ala sebenarnya memberi ucapan keberkatan pada Nabi Musa. Tolong baca Tuan Haji Nasaruddin boleh? Tuan Haji Nasaruddin. Boleh Ustaz muka surat 377. Okey, ayat 7, ayat 8 dengan ayat 9. Ni panjang sikit lah cerita Allah seru Nabi Musa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Ayat 7 dulu. Ayat 7 dulu. Ayat dulu. Itu ayat 8. 7, 8, 9. Okey. Ingatlah ketika Nabi Musa AS berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api. Nanti dari sana aku akan membawa berita kepadamu. Atau aku bawa api untuk kamu memanaskan badan. 8. Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkati orang-orang yang berada dekat dengan api. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. 9. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Okey, terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Banyak sikit lah. Tadi yang kita dengar tadi, Puan Izawani baca. Terus Allah kata, wahai Musa, aku adalah Tuhan sekalian alam. Aku adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Sekarang, Nabi Musa, Allah menyuruh Nabi Musa dengan berkata, diberkati orang yang ada dekat api dan orang sekelilingnya. Maksudnya, Allah berkati Nabi Musa dan isteri dan anak-anak dia. Burika dalam bahasa Arab ayat 8 ni, berasal pada perkataan barakah.
Maksudnya seolah-olah Allah memberi ucapan berkat kepada Nabi Musa dengan ucapan burika. Kita beri salam pada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Kesejahteraan kepada kamu dan rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah. Kita bagi salam. So Allah Ta'ala pun dalam ayat ni memberi salam pada Nabi Musa dengan ucapan burika. Man finnar wa man hawlaha. Diberkati orang yang ada kat api ni, Nabi Musa lah, orang yang ada kat api ni, dan orang yang ada sekitar api tersebut, itu keluarga Nabi Musa AS. Lalu Allah Ta'ala cakap pada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa memang dah percaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia memang dah percaya, dia memang dah beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi sebab tu masa jumpa Allah Ta'ala di malam hari ini, dia tidak terkejut, dia tidak takut. Okey, cuma dia tak anggap, dia tak expect lah ya dia akan bercakap dengan Allah secara direct. Okey, lalu ketika mana Allah Ta'ala menyerunya di lembah tua, ayat kita sekarang, okay, kita sekarang ayat kita, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah An-Nazi'at, muka surat 584, ayat 16-17. Allah Ta'ala menyeru Nabi Musa di lembah yang suci, lembah tua. Lalu Allah Ta'ala cakap kepada Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampau batas. Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah Fir'aun kerana dia melampau batas. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam yang sama, Nabi Musa minta seseorang yang boleh bantu dia dalam percakapan. Sebab dia sedar, dia ni ada masalah tak fasih. Maksud tak fasih ni, percakapan dia tak berapa jelas. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Aliza terjemahkan 388 tadi. 388. Surah Al-Qasas tadi boleh? Page 388 tadi Puan Aliza. Ayat 31, 32, 33, 34, 35. Panjang sikit lah. 388 ke? Sorry, 389. Maafkan saya, 389. Okay. Ayat 31, 32 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparkanlah tongkatmu, maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang liar, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang selamat. 32. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat daripada Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. 33. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang daripada golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. 34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuskanlah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. 35. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Okey, terima kasih Puan Aliza. Panjang sikit ayat dia kan. Jadi Allah Ta'ala malam Nabi Musa jadi Nabi tu, Allah dah tunjuk dua mukjizat yang dia ada. Pertama, tongkat jadi ular. Yang kedua, tangan keluar cahaya. Maka Nabi Musa AS cakap pada Allah SWT, pada malam tu lah dia dah fikir. Nabi Musa dah tahu dah. Aku ni kalau balik nanti mesti kena bunuh. Sebab dulu aku pernah bunuh orang. Aku pernah bunuh orang. Itu satu. Nabi Musa ayat 33, Nabi Musa kata aku takut mereka bunuh aku. Nabi Musa kata aku takut mereka bunuh aku kat sini. Bukanlah maksud Nabi Musa takut mati. Nabi Musa takut aku tak sempat sampaikan lagi dakwah pada Fir'aun dah kena bunuh.
Jadi matlamat tak tercapai lah. Allah suruh aku dakwah Fir'aun. Macam mana kalau aku tak sempat dakwah Fir'aun lagi, dalam perjalanan orang Kipti jumpa aku terus bunuh. Jadi tak tercapai lah matlamat. Itu satu, kata Nabi Musa. Dia dah nampak apa akan bakal berlaku. Yang kedua, Nabi Musa sedar yang dia ni kurang fasih. Maka pada malam tu diminta juga Allah pilih abang dia Nabi Harun untuk jadi pembantu dia. Sebab kalau aku cakap tak jelas, Nabi Musa ni percakapan dia kurang jelas. Okey. Tengok surah apa ya? Surah Zukhruf, tak silap saya, surah Zukhruf. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak, tolong baca boleh Tuan Haji Ishak. Surah Zukhruf. Ni Fir'aun ejek Nabi Musa lah ni ya. Fir'aun ejek Nabi Musa. Saya cari muka surat dia. Okey, muka surat 493. 493 ayat 51 52. Ayat 51 dan 52 saya. 51 dan 52. Okay. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?" 52. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi Fir'aun dia hina Nabi Musa AS. Dia kata apa? Siapa lagi baik? Aku ke yang ada kerajaan, ada istana bawahnya mengalir sungai-sungai, dengan orang yang hina, yang mana cakap pun tak jelas, hardly clear. Oh, betul terjemah hardly clear. Susah nak cakap beri jelas. Bukan tak boleh cakap, tapi susah nak jelas. Sebab tu Nabi Musa doa apa tuan-tuan dan puan? Bila dia sedar, dia susah nak cakap dengan jelas. Tolong mute-kan boleh? Semua tolong mute-kan boleh? Dia bila dia sedar dia susah nak cakap dengan jelas, maka dia doa pada Allah. Tuan Haji Nasaruddin tolong mute-kan boleh? Tuan Haji Nasaruddin, maafkan Tuan Haji Nasaruddin. Sorry. Okey. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Mudrikah boleh tak terjemahkan surah Taha page 313. Puan Mudrikah boleh? 313 ayat 25, 26, 27, 28, 29. 25 sampai 29. Kita semua baca doa ni. Rabbi syrah li sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 25. Dia yakni Musa. Lapangkanlah dadaku. 26. Dan mudahkanlah untuk keurusan ini. 27. Dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku. 28. Agar mereka mengerti perkataanku. 29. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku. Okey. Iaitu detik 20, iaitu Harun saudaraku. Okey, terima kasih Puan Mudrika. Ni doa kita semua baca kan? Ustaz belajar kita dulu, cikgu sekolah rendah ajar kita, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tak nak cerita semua doa ni, tapi poin dia ayat 27-28. Ya Allah, Nabi Musa kata, lepaskanlah kekalutan ataupun kekusutan daripada lidahku. Apa betul terjemah? Loose not from my speech, my tongue, so they could comprehend my words. Dalam berdakwah, ya, memang Allah bagi hidayah. Allah yang bagi hidayah, Allah bagi kefahaman. Tapi kita sebagai pendakwah penasihat, kena usaha sampaikan dengan cara sebaik mungkin agar orang tu boleh faham. Kadang-kadang, orang menyampaikan kita bukan sebab dakwah kita, bukan sebab apa kita sampaikan. Cakap laju sangat. Tahu, cakap laju sangat, cakap bolok. Tahu cakap bolok. Orang Kelantan panggil cakap bolok. Orang Terengganu panggil cakap bolok. Dia cakap laju sangat, tak dengar apa dia cakap. Terlalu laju dalam bercakap ataupun suara tak berapa jelas. Tuan-tuan perasan tak Dr. Zakir Naik? Dr. Zakir Naik, dia ada masalah sebenarnya cakap tak jelas dulu. Tuan-tuan tahu tak? Siapa tahu? Siapa pernah tengok Dr. Zakir Naik mula-mula masa muda-muda dulu? Kalau tengok video Dr. Zakir Naik masa muda-mula dulu, bahasa Inggeris dia susah. Masa dia muda dia gagap.
Yes. Betul. Masa dia muda dia gagap. Masa tu Inggeris dia pun kadang-kadang setengah orang susah nak faham. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah makin okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita cakap bukan nak iyalah gagap-gagap, cakap laju sangat, orang tak dengar. Orang tak faham apa kita cakap laju sangat. Tak betul. Jadi Nabi Musa dia tahu bila nak menyampaikan ni, nak buat orang faham, kena cakap dengan jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf banyaklah ada setengah-setengah orang tu, dia cakap bagi nasihat slow. Suara dia perlahan, dia cakap laju. Lepas tu bila orang cakap, tuan, cakap kuat sikit suara dan cakap perlahan-lahan, lambat-lambat sikit. Tadi kata apa? Tuan-tuan tawajuh je, Allah bagi faham. Ambil tak cakap. Doa je pada Allah supaya Allah bagi faham. Dia ceramah, kita nak dengar dia ceramah. Dia nak nasihat. Okay? Dia share pengalaman ke, dia ceramah bagi nasihat ke. Tapi suara dia perlahan. Pertama suara dia perlahan, yang kedua cakap laju. Orang tak biasa cakap, dia gugup ke, dia takut cakap laju. Pop, laju sangat dia cakap. Jadi kita kata, tuan cakap perlahan. Kita jangan laju sangat. Suara kuat sikit kita tak dengar. Dia pun jawab, Allah yang bagi faham. Kalau antum semua nak faham, antum kena tawajuh nanti Allah bagi faham. Sedap jawab macam tu. Baik, awak balik rumah semaya hajat dia. Sebab doa supaya Allah bagi kita faham. Cakap tak apa. Ya, memang Allah bagi faham. Allah bagi faham. Allah yang bagi kefahaman. Tetapi kita sebagai penyampai, kita sebagai penasihat, kenalah berlatih untuk bercakap dengan nada yang orang mudah faham, dengan alunan yang orang mudah faham. Jangan cakap laju. Cakap bolok, cakap laju. Pop, cakap laju. Sampai orang kena tanya balik. Ulang balik. Excuse me. Orang putih lah. Ulang balik. Dia cakap dengan jelas, sebiji. Okay. Nabi Musa, dia tahu. Dia kalau cakap mungkin susah nak jelas. Jadi kalau dia cakap susah nak jelas, orang kafir akan bagi alasan apa? Malah dengar dakwah dia ni. Duduk setengah jam tak faham apa dia cakap. Duduk setengah jam dengan dia, dengar dia cakap tak tahu apa langsung. Jadi Nabi Musa dah tahu. Itu masalah dia. Maka malam tu juga, ketika Allah lantik dia jadi Nabi, dia terus minta pada Allah, boleh tak lantik abang aku, dia pembantu aku, okay, lantik abang aku jadi pembantu aku, dan sebab dia punya lidah lagi fasih pada aku. Maknanya kalau aku susah nak cakap nanti, kata-kata aku terlalu bolok, terlalu pelat ke, dia boleh terangkan pada mereka yang aku nak sampaikan. Ni saya tak pasti apa perkataan dalam bahasa Inggeris. Dia macam ni. Ada setengah staff kita, dia jenis slow. Kita kata esok kita ada gotong royong. Okay, kita ada gotong royong buat makan-makan sikit. Tu je kita kata. Kalau staff tu dia cerdik, dia bijak, dia dah tahu dah. Kalau gotong royong, kalau makan-makan, apa kena ada esok? Apa esok benda yang kena ada? Alat-alat untuk mencuci. Bila nak makan-makan, kena ada bekal makanan, kena ada pinggan, kena ada cawat, kena ada meja untuk alat untuk letak makanan, untuk letak air dan sebagainya. Staff yang bagus, hari ni dia dah fikir lah, apa kena ada esok? Apa kena ada esok? Sebab esok bos cakap, kena ada buat gotong royong dan ada makan-makan. Jadi bukannya esok baru pergi, kita tak ada pinggan, baru pergi cari pinggan. Kita nak letak meja tu kena alas, kena sayang lain meja pula. Satu-satu nak kena cari. Itu bukan kerja yang bagus. Panggil sekarang tak produktif. Yes, tak produktif. Nabi Musa dia dah tahu dah. Bila Allah pilih jadi Nabi, dia dah nampak dah. Aku nanti akan kena bunuh. Sebab aku pernah bunuh orang dulu. Tu dia cakap pada Allah. Yang kedua, aku nanti kalau aku cakap tak jelas, kan nanti kalau aku cakap, aku tak jelas, nanti orang tak faham, dia tak apa. Bukan Nabi Musa bila Allah pilih jadi Nabi, Allah bagi mujizat, kamu dakwah Fir'aun je, okey. Lepas 2-3 hari baru nak tanya balik. Tapi macam mana kalau aku berdakwah nanti dia orang tak jelas suara aku, nak kena jumpa Allah balik pula nanti. Para Nabi, Allah bagi dia kebijaksanaan. Maksud kebijaksanaan, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, setengah staff kita ke, orang bawahan kita, ke anak murid kita ke, contohlah. Kita cakap satu perkara, dia okey, ni dua ini. Okey, boleh, jelas, faham, okey. Esok call kita balik. Bos, macam mana dia, bos? Bos, macam mana dia, bos? Maksudnya dia lambat, dia tak pick up. Kalau kita punya staff pick up, anak murid kita pick up, kita suruh sesuatu, dia dah tanya, okay, bos, macam mana ni? Masa ni dia tanya terus. Dia dah tahu lah apa kena buat dan dia tanya terus. Itu baru produktif. Jadi Nabi Musa AS sebagai seorang Nabi yang bijak, sebagai seorang Nabi yang ada fatanah, dia dah cakap pada Allah, dia dah cakap awal-awal pada Allah, aku ni ada dua masalah bila dalam nak menyampaikan dakwah. Pertama, orang akan bunuh aku.
Jadi kalau orang bunuh aku, tak tercapailah matlamat aku nak dakwah pada orang-orang Fir'aun dan orang-orang ni. Yang kedua, aku punya masalah bercakap tak berapa jelas. Maka malam tu juga, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa on the way daripada Madian ke Mesir, Allah pilih dalam perjalanan. Malam tu juga Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril pilih Nabi Harun jadi pembantu Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ayat kita sekarang, izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun kerana sesungguhnya dia telah melampau batas. Okey. Tengok muka surat 314. Boleh tak tengok muka surat 314? Okey. Tolong baca dia. Puan Nik tolong baca, Puan Nik boleh? Okey. Ayat muka surat 314 ayat 42 43. Pergilah engkau berserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai daripada mengingatku. Ayat 43. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia benar-benar telah melampaui batas. Okey, baik. Puan Nik tolong baca muka surat sebelah ni 313 ayat 29. Ayat 29 sampai 34. 29 sampai 34. Ayat 29. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku. Ayat 30. Iaitu Harun, saudaraku. Ayat 31. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia bersamaku. Ayat 32. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Ayat 33. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan ayat 34. Dan banyak mengingatimu. Okey. Terima kasih Puan Nik. Nampak simple je ayat ni kan? Tapi apa pengajaran dia? Dalam berdakwah tuan-tuan dan puan-puan, dalam berdakwah kita mesti akan dimarah, di-reject, dikutuk, dimaki. Kalau kita seorang-seorang, orang reject, orang kutuk, orang marah, orang maki, kita akan down. Kita akan down lah. Tapi bila kita berdua orang, ada kawan, ada teman, kita kena marah, kita kena kutuk, kita kena reject, kita kena maki, kawan kita akan bagi semangat pada kita. Kawan kita akan bagi semangat pada kita. Ataupun dia berdakwah, dia kena kutuk, kena reject, kena maki, kita akan bagi semangat pada dia. Bila bersama, bila ada kawan dalam berdakwah, bila ada pembantu dalam berdakwah, kita lebih kuat. Kita lebih kuat, kita lebih bersemangat. Kalau kita down, dia akan tolong nasihat. Kalau dia down, kita akan tolong nasihat. Ni, tujuan Allah Ta'ala. Nabi Musa minta abang dia, bukan sekadar untuk tolong cakap, tapi untuk bantu dia ingat Allah banyak-banyak. Supaya kami sama-sama boleh ingat Allah banyak-banyak. Kami sama-sama zikir pada Allah banyak-banyak. Nabi Musa minta dengan Allah agar abang dia jadi Nabi. Jadi pada malam yang sama abang dia jadi Nabi. Dia masa tu dalam perjalanan, Allah cakap direct jadi Nabi. Abang dia pada malam yang sama juga Allah hantar Jibril pilih abang dia jadi Nabi. Lalu ayat yang dibaca tadi oleh Puan Nik, buku surat 314, Allah kata kepada Nabi Musa AS, izhab anta wa akhuka. Pergilah engkau wahai Musa dan saudara engkau, abang kau. Jangan lalai pada ingat aku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana sesungguhnya dia melampau batas. Pengajaran kita dapat kat sini, Allah suruh Nabi Musa pergi bersama Nabi Harun. Dalam nak berdakwah, jangan lalai daripada mengingati Allah. Kadang-kadang kita dakwah, kita suruh orang ingat Allah, kita suruh orang kembali pada Allah, kita pun tak ingat Allah. Dalam berdakwah, kita dulu kena ingat Allah. Kita dulu kena jadi orang yang hati tawajuh pada Allah, khusyuk pada Allah, barulah senang kita nak ajak orang lain pada Allah. Ni kita sendiri merapu, melawak pagi, petang, siang, malam. Macam mana kita nak ajak orang lain untuk dekatkan diri dengan Allah? Jadi dalam berdakwah, di samping kita pandai cakap, kita pandai olah ayat, kita juga hati kena kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ayat kita sekarang, Allah Ta'ala cakap kepada Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun kerana sesungguhnya dia melampau batas. Tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun ni adalah gelaran. Fir'aun ni adalah gelaran, bukan nama. Fir'aun ni adalah gelaran. Gelaran bagi orang yang pegang title raja pada masa itu. Contoh, okey, siapa-siapa jadi Raja Mesir, dia akan dapat gelaran Fir'aun. Sama ada dia bangsa Arab ke, bangsa asal Mesir ke, Tuan Amalikah ke, jadi Fir'aun. Contoh Kaisar. Kaisar merupakan gelaran bagi raja yang jadi raja kat Rom.
Kalau saya nama Khuzaifah, saya jadi raja kat Rom, orang panggil saya Kaisar. Okey? Raja Rom, Raja Syam dipanggil Kaisar. Kisra. Siapa jadi raja Parsi, gelaran dia Kisra. Nama dia tak kisah nama dia. Okey, Tubak. Tubak ni adalah gelaran bagi orang yang jadi raja kat Yaman. Okey? Najashi adalah gelaran bagi orang jadi raja kat Ethiopia. Najashi. Ptolemius adalah gelaran bagi orang jadi raja kat India zaman dulu. Kalau kita kat Malaysia, apa dia gelaran dia? Yang di Pertuan Agong. Kat tempat kita, yang di Pertuan Agong. Pangkat kita lah Sultan, yang di Pertuan Agong. Nama dia bukan Sultan. Nama dia bukan di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong. Dia ada nama-nama dia sendiri. Itu nama pangkat. Begitu juga, Fir'aun bukan nama dia. Bukan nama dia Fir'aun. Nama dia lain. Pangkat dia, siapa-siapa jadi raja kat Mesir pada masa tu, dia akan diberi gelaran Fir'aun. Jadi siapa nama Fir'aun zaman Nabi Musa AS? Namanya adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Saya share kat skrin. Ini ditulis oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir. Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ya, Okey. Nampak kat skrin yang saya highlightkan tu? Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Nama Fir'aun yang jadi zaman nama Fir'aun yang jadi Fir'aun zaman Nabi Musa ni nama dia. Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Dia berasal pada puak Amalikah. Puak Amalikah ni orang pada besar-besar keturunan Nabi Hud alaihi salam. Puak Amalikah. Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Nabi Yusuf alaihi salam, ini ditulis oleh Nu'man Ali Khan. Dalam surah Yusuf, Allah cerita perpindahan orang-orang Bani Israel daripada Palestin ke Mesir. Orang-orang Bani Israel daripada Palestin ke Mesir. Sedangkan dalam kisah Nabi Musa, Allah cerita orang-orang Mesir pergi semula daripada Mesir ke Palestin. Okey? Okey, baik. Apa saya nak cakap tadi? Nabi Musa, raja-raja kat Mesir sebelum Fir'aun memerintah dipanggil Al-Malik. Raja-raja Mesir sebelum Fir'aun conquer Mesir, masa zaman Nabi Yusuf, raja Mesir dipanggil Al-Malik. Gelaran raja Mesir adalah Al-Malik. Tengok surah Yusuf. Okey. Muka surat Allahumma salli ala Muhammad 241. Tuan tolong baca boleh tuan, muka surat 241 ayat 50 dan 54. 50 dan 54. Dia raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Okey. Terima kasih tu. Perkataan raja. Ayat 54 pula. Dan raja bertitah, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai pembantu kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara dengan dia, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini dipercayai dan diangkat menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di kalangan kami. Okey. Terima kasih tuan. Kalau kita tengok dua-dua para nabi ni, dua-dua ada amin. Tadi ada amin. Nabi Musa tadi amin. Nabi Yusuf pun ada amin juga. 54 ni amin. Makinun amin. Nabi Musa pun amin. Okey. Walaupun dua-dua nabi ni, ada satu di penjara kerana bukan kesalahan dia. Nabi Musa lari sebab kesalahan dia sendiri. Tapi dua-duanya adalah amin. Okey, tak apa, tu bukan poin kita. Poin kita nak terangkan, raja pada zaman Nabi Yusuf, raja Mesir lah ni. Nabi Yusuf ni, dia bukan orang Mesir, dia orang Palestin, pergi ke Mesir, dia bawa ke Mesir, dia jual kat Mesir. Jadi raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf, Al-Malik.
Wa qala al-malik, ayat yang ke-50. Ayat yang ke-54, wa qala al-malik, raja. Gelaran raja Mesir pada zaman itu adalah Malik. Zaman itu adalah Malik. Ketika lepas beberapa ratus tahun, okey, puak Amalikah, dalam pendapat mengatakan puak Heksen, golongan orang Arab yang badan besar ni, mereka telah conquer Mesir dan telah menjatuhkan kerajaan Mesir pada masa itu. Mereka jadi raja. Mereka jadi raja dan mereka telah memperhambakan orang-orang Bani Israel yang telah berkembang dengan banyak kat Mesir. Jadi siapa-siapa jadi raja pada masa itu, dia digelar Fir'aun. Jadi Fir'aun zaman Nabi Musa AS ada dua pendapat. Pendapat pertama, Fir'aun yang ambil Nabi Musa masa jumpa Nabi Musa dalam kotak kayu tu Fir'aun ayah. Manakala Fir'aun yang Nabi Musa balik jumpa dia, tu Fir'aun anak. Ini Fir'aun anak. Pendapat ni ada dalam tafsir, tapi pendapat ni di-reject oleh pengarang tafsir Jalalain. Siapa jadi, maksudnya biasalah raja mula-mula ayah, lepas tu anak, lepas tu cucu, mewarisi kerajaan jadi raja. Ayah ke, anak ke, cucu ke, cicit ke, tetap panggil Fir'aun juga. Jadi ada sebahagian tafsir mengatakan masa ambil Nabi Musa, isteri kepada suami kepada Asia, Fir'aun ayah. Manakala yang buat Nabi Musa jumpa ni adalah Fir'aun anak. Pendapat ni di-reject, tidak diterima. Maksudnya tidak diterima, apa dia? Fir'aun yang sama ambil Nabi Musa masa kecil, Fir'aun yang sama juga yang Nabi Musa menghadap masa dia besar. Dalil dia, tolong baca dia Puan Salmah boleh? Surah apa ya? Surah Syu'ara. Surat berapa, Ustaz? Muka surat saya cari sekejap Muka surat 367. Okey, ayat 16, 17, page 367, ayat 16, 17, 18 lah, 16, 17, 18, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan berkatakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. 17. Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami. 18. Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun daripada umurmu. Terima kasih Puan Salma. Ayat terakhir tu. He said. He ini siapa? Fir'aun ayah ke Fir'aun anak? Bukankah kau tinggal bersama kami jaga kau daripada kecil sampai besar. Kau tinggal bersama kami beberapa tahun. Yang cakap ni siapa? Yang cakap ni Fir'aun ayah ke Fir'aun anak? Fir'aun ayah. Walid bin Mus'ab bin Rayyan tadilah. Dia mana ada anak. Okey, dia mana ada anak. Sebabkan dia tak ada anak tu lah Asia nak ambil dia dalam sungai tu. Kalau dia dah ada anak, tak payah ambil lah Nabi Musa dalam kotak kayu tu. Bagi orang lain dia tak ada anak lagi. Sebab tu dia nak ambil anak angkat Nabi Musa sebagai anak angkat. Okey. Ada sebahagian orang yang dia baca Nabi Musa, dia kata apa? Ketika mana orang kaji mayat Fir'aun, mumia Fir'aun, dia kata Fir'aun masa orang jumpa mayat dia, orang kaji tubuh badan Fir'aun, mayat dia yang masih ada sekarang ni, umurnya lebih kurang sama dengan Nabi Musa. Ni pembacaan dia lah. Jadi kalau umurnya sama lebih kurang dengan Nabi Musa, maknanya dia Fir'aun anak, bukan Fir'aun ayah. Jelas kan? Masa dia mati, umur dia lebih kurang sama dengan Nabi Musa. Ni kajian-kajian orang terkini lah. Bila dia tengok tubuh badan, dia kaji tempoh, dia kata lebih kurang sama dengan Nabi Musa. Jadi kalau pendapat masa Fir'aun yang mati lemas tu, umur lebih kurang sama dengan Nabi Musa, maknanya dia adalah Fir'aun anak. Tetapi kajian adalah sekadar kajian. Wallahualam. Kalau ikut ayat ni, Fir'aun tu adalah Fir'aun ayah. Maksudnya Fir'aun yang sama yang jumpa Nabi Musa,
Fir'aun yang sama juga yang Nabi Musa menghadap dia lepas jadi Nabi. Okey, baik. Tak kisahlah Fir'aun nak ke, Fir'aun ayah ke, tak pun masih orang yang sama. Dua-dua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menurut ayat-ayat Quran, menurut ayat Quran kita jumpa, Allah tak cerita pasal dua Fir'aun. Allah hanya cerita pasal satu Fir'aun. Bila Allah cerita hanya pasal satu Fir'aun, maka maknanya dia adalah Fir'aun yang sama. Fir'aun yang sama jumpa Nabi Musa masih kecil. Fir'aun yang sama juga yang bukan kelain lah, yang berhadapan dengan Nabi Musa AS dalam kes ni. Okey, sambung ayat seterusnya. Sambung ayat yang seterusnya. Kita sekarang muka surat 584 ayat yang ke-18. 584 ayat 18. Fa maka qul katakanlah. Qul katakanlah. Allah suruh Nabi Musa berkata, hal mahuka laka bagimu, okey, laka bagimu, ila kepada an bahawa tazakka penyucian diri, okey, wa dan ahdiyaka aku akan memberi petunjuk kepadamu, aku akan memberi petunjuk kepadamu, ila kepada Rabbika Tuhanmu, fa lalu ataupun maka takhsha engkau akan takut. Okey, tolong baca dia Puan Maisarah, tolong baca boleh Puan Maisarah ayat 18 dan 19 ni. 18-19. Maka katakanlah, maukah bagimu bahawa penyucian diri, dan aku akan memberi petunjuk kepadamu kepada Tuhanmu, lalu engkau akan takut. Okey, ni word by word tu lah terjemah dia. Terima kasih Puan Maisarah. Kalau ikut ayat ni macam ni, kamu nak tak, kalau ikut ayat biasa dia, kamu nak tak membersihkan diri daripada syirik, daripada kekufuran. Tengok maksud ayat ni, Nabi Musa offer, nak tak bersihkan diri? Lalu kalau kamu nak, aku akan tunjuk kepadamu jalan untuk menuju kepada Tuhanmu. Nanti bila kamu benar-benar kenal Tuhanmu, kamu akan berasa takut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Allah suruh Nabi Musa, okey, pertama Allah suruh Nabi Musa. Kenapa Allah suruh Nabi Musa yang cakap pada Fir'aun? Kerana Fir'aun lebih mengenali Nabi Musa berbanding Nabi Harun. Dua-dua tinggal kat Mesir, Nabi Harun tinggal Mesir, Nabi Musa tinggal Mesir. Tapi Nabi Musa lagi lama masanya bersama dengan Fir'aun. Sebab tu Allah suruh Nabi Musa. Tadi kita tengok dalam surah Taha, Allah kata kamu berdua pergilah jumpa Fir'aun. Lalu cakap pada Fir'aun, nak tak kamu bersihkan diri, nak tak penyucian diri, maksudnya bersih daripada syirik dan segala dosa. Okey. Sebelum Nabi Musa dakwah ni, tuan-tuan dan puan-puan, apa Nabi Musa cakap dulu? Nabi Musa memperkenalkan diri dahulu. Tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Tolong baca Tuan Haji Nasaruddin, boleh? Tuan Haji Nasaruddin. Surah Al-A'raf, muka surat 163, ayat 103 dan 104. 104 kan? 163. Dapat 103, 104, 105 sekali, boleh? 103. Setelah mereka, kemudian kami utuskan Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerosakan. 104. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan daripada Tuhan seluruh alam. Terus? 105. 5. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata daripada Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Okey, terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Apa pengajaran kita dapat? Nabi Musa, walaupun dia dah kenal Fir'aun, Fir'aun pun dah kenal Nabi Musa,
Tetapi kali ini Nabi Musa datang sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah. Nabi Musa sebelum didakwah Fir'aun dia kata, Inni Rasulul Rabbil Alamin. Aku adalah utusan Tuhan sekalian alam. Apa pengajaran kita dapat dalam ayat ni? Kalau kita nak berdakwah, kita nak memberi nasihat, kita nak menyampaikan tazkirah kepada orang yang belum kenal kita, tak pernah kenal kita, maka cara dia adalah kita perkenalkan diri dahulu. Kita perkenalkan diri kita sedikit dahulu. Tuan-tuan dan kawan, orang tak kenal kita, orang tak kenal kita tak kenal seseorang tu, tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum tuan. Jangan lupa pergi masjid malam ni. Kita ada buat makan-makan, kita ada tazkirah, kita ada zikir, kita ada selawat. Orang tu kita tak kenal, dia pun tak kenalkan diri dia. Apa yang kita fikir masa dia bercakap? Masa dia cakap, yang kita fikir siapa dia ni? Orang kampung aku, ke orang taman aku, ke orang masjid mana, tak tahu. Jadi masa dia, oleh kerana dia datang, dia tak perkenalkan diri, dia terus cakap apa yang dia nak cakap pasal agama dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jadi masa dia cakap tu kita dah fikir, siapa ni? Siapa ni? Sebab tu, sepatutnya, bila dia datang, dia kenalkan diri. Okey, saya nama sekian-sekian-sekian daripada masjid sebelah, masjid sekian-sekian-sekian. Saya salah seorang ahli majlis sekian-sekian. Nak jemput tuan. Ada majlis gini-gini ni. Bila dia dah perkenalkan diri, maka satu persoalan dah terungkai pada diri kita. Nampak? Jadi kita nak berdakwah, nak mengajak, nak nasihat, kenalkan diri dulu. Kita daripada mana, mengajar kat mana, sekarang tugas sebagai apa pangkat, apa jawatan. Kenalkan diri dulu. Kalau dekat tunjuk, ni kad saya bahagian kerja jais, bahagian ni. Bila kita kenalkan diri, tunjuk kad kita, jawatan kita, bukan nak belagak. Supaya dia lebih yakin, dia lebih senang menerima apa kita nak sampaikan. Supaya dia lebih yakin, lebih senang untuk menerima apa kita nak sampaikan. Jadi Nabi Musa AS, dia jumpa Fir'aun, dia kenalkan, aku ni adalah Rasul Tuhan sekalian alam. Ketika mana dia menyebut Rasul Tuhan sekalian alam, tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun gelak kat dia. Okey, tak apa. Sebelum cerita Fir'aun gelak kat dia, kita nak balik pada ayat kita tadi. Nabi Musa guna perkataan hal. Apa dia mahal? Mahu tak? Nak tak? Itu adalah ayat yang terbaik untuk memberi nasihat di awal-awal. Nak tak saya cerita pada kamu? Nak tak saya beritahu pada kamu? Okey. Kita boleh pergi kat orang jual produk. Assalamualaikum. Ni saya jual ni RM5 tak beli. Orang berdengar tak sedap. Tapi kalau nak tak saya jual kat awak satu produk yang kalau awak nak menulis mudah. Awak nak pergi mana mudah nak bawa. Produk tu gini. Guna perkataan nak tak, suka tak. Itu adalah perkataan-perkataan yang baik dalam bisnes ataupun dalam mengajar atau beri nasihat. Nak tak. Jadi hal laka ni nak tak. Dia tak, Fir'aun, Nabi Musa tak pergi jumpa Fir'aun. Wahai Fir'aun, bersihkan diri kamu daripada syirik. Tak. Itu bukannya dakwah. Itu suruh terus. Tugas kita berdakwah adalah kita nak timbulkan perasaan pada seseorang agar dia sendiri nak bersihkan diri. Bukan kita pergi kat orang buat, bukannya kita pergi kat orang buat dosa, awak taubat. Tak. Itu bukan cara dakwah sebenar. Bagaimana orang yang pendosa, berbuat dosa, macam mana kita nak bawa dia supaya dia sendiri nak jadi orang yang membersihkan diri. Dia sendiri jadi orang nak bertaubat. Jadi ayat ni, ayat Nabi Musa adalah nak tak kau bersihkan diri kau dengan cara sekian lah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah nasihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah sebaik-baik manusia pada zaman tu, manakala Fir'aun adalah seburuk-buruk manusia pada zaman tu. Saya ulang balik. Pada zaman tu, Nabi Musa dan Nabi Harun adalah sebaik-baik manusia, manakala Fir'aun pada zaman tu adalah seburuk-buruk manusia. Tapi apa nasihat Allah pada Nabi Musa dan Nabi Harun? Tolong baca dia. Puan Izawani, tolong baca Puan Izawani. Muka surat 314 ayat 44. 314 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat atau takut kepada Allah dan insaf. Terima kasih Puan Izawani. Apa nasihat? Apa Allah briefing? Apa Allah briefing Nabi Musa dengan Nabi Harun sebelum jumpa Fir'aun?
Allah cakap kat Nabi Musa dengan Nabi Harun, tadi zikir lah. Ayat kita tadi, ayat 42, Allah Ta'ala kata jangan lalai daripada zikir. Jadi sebelum kamu nak berdakwah, zikir kena jaga, zikir jangan kena selalu berzikir dengan Allah. Kemudian masa bercakap dengan mereka nanti, cakaplah dengan perkataan lemah lembut. Allah cakap pada sebaik-baik manusia supaya memberi nasihat dengan kata-kata yang lemah lembut kepada sejahat-jahat manusia. Itu Fir'aun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh kata untuk orang jahat kita jawab cakap dengan kasar, cakap dengan bahasa bengis, cakap dengan bahasa-bahasa yang tak baik. Sebab apa? Dia penjahat. No. Allah pesan mula-mula berdakwah, awal-awal berdakwah, guna kata-kata lemah lembut dulu. Ketika mana Khalifah Ma'mun Ar-Rashid telah dimarah oleh penasihat dia dengan kata-kata yang agak kasar, maka apa kata-kata Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada penasihat dia? Dia kata, sesungguhnya Fir'aun jauh lagi jahat pada saya dan Nabi Musa jauh lagi baik pada kamu. Pun begitu, Allah masih suruh Nabi Musa berkata-kata dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Maksudnya aku memang tak baik mana, tapi Fir'aun lagi jahat pada aku. Kamu baik, tapi Nabi Musa lagi baik pada kamu. Pun begitu, Allah masih suruh Nabi Musa yang sebaik-baik manusia menyampaikan nasihat pada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang tak suka dengan nasihat kita, bukan dengan sebab isi nasihat kita, tapi bahasa kita kasar sangat. Ceramah kat majlis surau, cakap dengan orang yang lagi tua, lagi dewasa daripada kita, hampa faham tak ni? Dia muda, umur 30-40-an. Ceramah depan orang-orang yang umur 60-70, pangkat ayah, pangkat tok bagi dia. Tiba-tiba dalam ceramah kat majlis surau, hampa faham tak ni? Hampa tidur semua ni. Allahu Akbar. Itu ke cara berdakwah? Itu ke cara menyampaikan nasihat? Itu ke cara nak menegur tuan-tuan dan puan-puan? Nabi Musa dakwah Fir'aun, orang paling jahat sekali tu. Allah masih suruh guna kata-kata yang lembut. Tiba-tiba kita kat orang majlis surau, hampa faham tak ni? Hampa tidur, hampa macam-macam. Itu bukan cara dakwah yang baik. Lepas tu minggu depan orang tak mari. Dia datang ceramah minggu depan, orang tak mari. Dia pun kata apa? Inilah kita orang Melayu. Duk sibuk tengok Akademi Fantasia. Ceramah tak nak main, contoh. Tak. Orang bukan tak suka dengar ceramah. Orang tak suka awak tu. Guna bahasa kasar, guna bahasa yang tak sesuai bagi orang yang lebih berumur. Bukan tu cara dia. Orang suka dakwah yang lemah lembut. Cara mengajak lemah lembut. Okay? Kalau kita orang jahat, kalau kita orang tak baik, cara mana kita paling suka untuk orang ajak kita, orang nasihat kita? Cara itulah kita cuba guna untuk ajak orang lain, nasihat orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kata, berlemah lembut dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan dakwah adalah sunnah para rasul. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, tapi, kena ingat, bukan setiap masa kena lemah lembut. Ini permulaan. Permulaan dakwah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Fir'aun, kata-kata lemah lembut. Jadi adakah Fir'aun, Nabi Musa setiap masa berkata-kata lemah lembut je pada Fir'aun? Tak. Ada masa juga yang Nabi Musa Allah Taala suruh berkata-kata dengan kata-kata yang keras pada Fir'aun. Contoh. Tengok surah Isra muka surat 292. Tolong baca dia Puan Aliza, muka surat 292 surah Isra. 292, okey. Ayat 101 dan 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menganggap engkau terkena sihir." Dia, Musa, menjawab, "Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku benar-benar menyangka engkau akan binasa, wahai Fir'aun." Terima kasih puan. Bayangkan kalau ni ayat pertama, ini ayat pertama Nabi Musa dakwah Fir'aun. Nabi Musa mula-mula jumpa Fir'aun, "Wahai Fir'aun, aku rasa kau ni binasa ni. Kau ni akan binasa ni." Sesuai tak? Tak sesuai. Awal-awal nasihat orang, awal-awal dakwah orang, awal-awal nak
mengajak orang pada kebaikan, tu dah guna ayat ni. Saya rasa awak ni ahli neraka ni. Awak ni memang nampak gaya tak ada harapan dapat hidayah ni. Awak ni memang rasa memang tak dapat hidayah dah. Awak ni akan sesat barat sampai kiamat lah. Boleh ke guna ayat macam tu? Mula-mula berdakwah tak sesuai, tapi setelah banyak kali cakap, banyak kali ajak, banyak kali tegur, banyak kali nasihat, tak jadi juga. Ni Allah suruh cakap. Makna apa saya nak sampaikan? Berlemah lembut, hikmah dalam berdakwah bukanlah berlemah lembut sepanjang masa. Bukanlah berlemah lembut setiap masa, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW pernah panggil Yahudi, apa tahu? Nabi panggil Yahudi, wahai keturunan kera dan khinzir. Nabi pernah panggil macam tu. Nabi pernah cakap ke orang Yahudi, wahai keturunan kera dan khinzir. Uish, apa dakwah macam ni panggil orang keturunan kera dan khinzir ni? Nabi pernah cakap macam tu. Betul boleh kata Nabi tak hikmah? Boleh kata Nabi tak hikmah langsung cakap macam tu kat Yahudi. Tak. Nabi dah cakap dengan lemah lembut, dengan cakap dengan baik-baik pada Yahudi. Mula-mula sampai Madinah. Tapi tetap melawan, tetap tak langgar janji, tetap khianat belakang Nabi. Maka Nabi masa tu panggil, wahai keturunan kera dan khinzir. Lalu Yahudi ni cakap pada kawan-kawan dia yang munafik. Macam mana Muhammad boleh tahu? Kita dulu ada tok nenek jadi kera dan khinzir. Kamu beritahu dia ke apa yang Allah Ta'ala cerita tentang kita? So Nabi panggil Yahudi keturunan kera dan khinzir tu macam mana? Tak ada hikmah ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat, apa itu hikmah? Hikmah ialah menyampaikan sesuatu kebenaran dengan cara yang paling sesuai. Hikmah ni lemah lembut sepanjang masa boleh hikmah. Tak. Hikmah ialah menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang betul dengan cara yang paling sesuai. Ada kala kena lemah lembut, ada kala kena keras. Yang tak betulnya starting awal-awal dakwah, awal-awal nasihat tu keras. Tak. Tengok Nabi Musa, mula-mula Allah suruh cakap lemah lembut. Mula-mula tadi, nak tak awak jadi orang sucikan diri? Mula-mula. Sekarang, aku rasa kau ni binasa ni. Nampak? Mula-mula lain pendekatannya. Kemudian hujung-hujung lain pendekatannya. Kita, kan, kadang-kadang kita nampak ayah marah anak. Ayah kita, first time pergi rumah sepupu kita, tengok sepupu kita marah anak dia. Kita pun cakap apa? Allah dia ni tak ada hikmah langsung. Tuan-tuan, kita tengok dia marah anak dia tu, kali ke-20 setelah dia nasihat sebelum ni 19 kali dengan cara lemah lembut. Sebelum ni dah 19 kali dia nasihat anak dia dengan cara lemah lembut, anak dia tak dengar juga, maka hikmah masa tu tak boleh lemah lembut lagi. Masa tu bukan masa lemah lembut lagi. Kali pertama buat salah, kita tegur elok-elok. Kali kedua cakap elok-elok. Kali ketiga cakap elok-elok. Bagus. Tapi kalau dah kali ke-20 buat salah yang sama, nak cakap elok-elok lagi, itu bukan hikmah. Tu jahil nama dia. Hikmah, ada masa kena lemah lembut, ada masa kena karah, kena kasar, kena tegas. Ni, mula-mula Nabi Musa lemah lembut. Nak tak jadi orang yang mensucikan diri? Cakap banyak kali tak jadi, tak dengar juga, melawan juga. Ni lah jawapan dia. Aku rasa kau ni binasa tak lama nanti. Ada ketika kena cakap lemah lembut, ada ketika kena cakap dengan kasar, ada ketika kena cakap dengan kasar, dengan keras. Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah, hikmah ni kena lemah lembut je sokmo, tak boleh cakap kasar-kasar, kena lemah lembut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya makan kedai makan. Saya tengah makan kat kedai makan. Tengah makan, ada seorang wanita berumur, buta, pakai tongkat dan lintas jalan. Saya duduk kat sini, dia duduk jarak lebih kurang dalam 40 meter ke 30 meter pada saya nampak dia contoh. Saya nampak, dia nak lintas jalan, dia buta. Dia nak lintas jalan, saya nampak lori jauh. Kalau saya tak tegur, lori tu akan langgar dia, habis. Innalillah makcik tu, contoh. Jadi masa tu, apa hikmah dia untuk selamatkan makcik tu? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba jawab. Masa tu saya tengah makan, makcik tu lebih kurang 40 meter jarak daripada saya nak lintas jalan. Lori datang nak langgar dia. Masa tu apa hikmah dia untuk cakap selamatkan makcik tu daripada musibah? Apa hikmah dia? Tuan-tuan, cuba jawab. Baik, ada tak siapa nak cuba jawab? Itu Haji Nasaruddin. Ya? Buta. Lori apa dia? Cakap buta lah. Cakap buta? Kena jerit lah kat dia. Yes, kena jerit. Terima kasih Haji Nasaruddin. Kena jerit. Makcik, lori tu! Orang dengar, apa ni cakap kasar dengan orang tua? Tak, itulah terbaik untuk selamatkan dia pada masa tu. Tapi tu nak cakap lemah lembut. Pergi kat dia. Tengah makan, tak boleh cakap. Orang tua tak boleh cakap jerit-jerit. Kena cakap elok-elok. Nak dia buta. Saya pun berhenti makan.
pergi Assalamualaikum makcik, minta maaf lah makcik kalau saya tegur jangan marah. Makcik tak boleh melintas sekarang. Takut lori langgar makcik. Tu yang hikmah masa tu. Siapa nak buat macam tu masa tu? Makcik tu inalillah dulu. Inalillah makcik tu. Allah maaf, rugilah. Tak. Masa tu jerit, makcik lori tu. Jadi orang yang tak tahu cerita, dia dengar saya jerit kat makcik, dia kata apa? Tak ada hikmah langsung dia ni cakap orang tua macam tu. Contoh. Maksudnya ada situasi, ada keadaan kena berkeras. Kena cakap dengan suara kuat. Bukan setiap masa lemah lembut. Tak. Anak kita kali pertama, kedua, ketiga buat salah, ya kita nasihat cakap elok-elok. Nampak tak berubah, kena guna kekerasan. Kekerasan bukan pukul lah. Cakap dengan suara nada yang tinggi, yang marah. Jelas maksud saya? Jadi Nabi Musa mula-mula Allah suruh lemah lembut. Kita pun sama. Mula-mula nasihat lemah lembut. Tapi kali kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-20 tak berubah juga. Takkan nak lemah lembut lagi masa tu. Masa tu dah tak sesuai lemah lembut lagi. Masa tu dah guna kekerasan. Isteri buat salah. Isteri buat salah. Mula-mula Allah suruh nasihat dulu elok-elok. Ni contoh lah. Ni sekadar contoh. Allah sebut dalam Quran pasal isteri yang buat salah. Bukan makna suami tak buat salah. Okay. Kalau baca dia Puan Mudrikah, boleh Puan Mudrikah. Muka surat 84. Ayat 34. Muka surat 84 ayat 34. Soalnya ambil masa lebih sikit. Lillah tadi. Ayat berapa Ustaz? Ayat 34 ayat atas sekali. 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki yakni suami itu pelindung kepada perempuan yakni isteri. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka yakni lelaki ke atas sebahagian yang lain yakni perempuan. Dan kerana mereka yakni lelaki telah memberikan nafkah daripada hartanya. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yakni pisah tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Okey, baik. Terima kasih Puan Mudrikah. Tengok, isteri buat salah, Allah suruh nasihat dulu. Hikmah lah cakap lemah lembut. Nasihat elok-elok. Kalau dah okey, Alhamdulillah. Tak perlu nak pukul, tak perlu nak tinggal pisah tempat tidur lagi. Kalau dah nasihat tak jadi, nasihat tak berubah, maka masa tu pisah tempat tidur. Tinggal ke tempat tidur. Jangan tidur sekali dengan dia. Okey? Itu yang kedua. Setengah perempuan bila suami dia tidur kat lain, tinggal tempat tidur, dia rasa tak senang, dia akan cari salah dia dan dia akan baiki diri dia. Alhamdulillah. Ni yang kedua. Kalau dah berubah, Alhamdulillah. Kalau tak berubah, pukul. Pukul pula. Bukan pukul sampai lebam, patah. Tak. Pukul dengan pukulan yang tidak melukakan dan tidak meninggalkan kesan bahaya pada isteri. Dalam kitab-kitab fiqh lama kata pukul guna kain kat tapak kaki. Pukul tu untuk tunjuk marah kita kat dia lah. Bukan untuk melukakan dia, mencederakan dia, tak. Ni salah satu contoh. Hikmah dalam agama. Maksudnya bermula dengan nasihat, tindakan, perbuatan. Jadi bukan setiap masa kena nasihat je. Jangan salah faham buat pukul ni. Oh, Islam macam pukul isteri. Tak. Pukul kat sini nak tunjuk kita marah sebenarnya. Bukan pukul nak sakitkan dia. Habis tu hikmah ke? Hikmah lah ni. Inilah hikmah. Sama lah juga dengan anak-anak, dengan anak murid. Bukan setiap masa kena cakap lembut je. Tak. Hikmah ni tuan-tuan dan puan-puan. Cakap dengan orang yang lagi tua pada kita lain. Cakap dengan orang sebaya lain. Cakap dengan kanak-kanak lain. Tu maksudnya hikmah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ceramah kat budak sekolah Raja 1. Sama macam saya ceramah kat Masjid Surau. Malam-malam. Kena ke tak kena? Okey, saya ceramah kat Masjid Surau. Tajuk, kehidupan selepas mati. Bahaya azab kubur. Ceramah kat Masjid Surau Maghrib Isyak. Tiba-tiba orang panggil saya suruh ceramah budak Raja 1. Cerita pasal tu juga. Itu bukan hikmah. Hikmah ni dia tahu. Masa ni sesuai cakap macam mana. Dengan orang macam ni sesuai cakap macam mana. Itu hikmah. Dan Nabi lah orang paling hikmah. Nabi tahu. Dengan orang macam ni cakap. Nabi orang paling hikmah tu pun. Nabi pernah panggil Yahudi, wahai keturunan kera dan khinzir. Boleh kita cakap Nabi tak hikmah? Tak. Itulah hikmah untuk orang macam tu. Dan dah beri nasihat berkali-kali. Tak nak berubah, tak nak ikut nasihat. Masa tu itulah hikmahnya untuk mereka. Okey, baik. Kita berhenti sini dulu. Jadi kisah Nabi Musa ni kita slow sikit. Walaupun ayatnya pendek dalam surah ni, tapi saya akan cuba menggali sebanyak mungkin nasihat-nasihat yang
saya tahulah daripada kisah Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita dengar tazkirah Nu'man Ali Khan, Masya Allah, lagi banyak dia punya penerangan. Okey, lagi banyak penerangan Nu'man Ali Khan. Di antaranya, apa dia? Dalam kisah Nabi Musa, dalam kisah Nabi Yusuf, terbalik. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, Nabi Yusuf tak bersalah, tapi dia dituduh bersalah. Nabi Yusuf tak buat apa-apa pun dengan isteri Al-Aziz, tapi dia dituduh bersalah. Nabi Musa alaihi salam bersalah, lalu dia lari. Nabi Yusuf tak bersalah, tapi dia dipenjarakan. Dua-dua Allah tarbiyah. Nabi Yusuf, Allah bagi pada dia rupa yang luar biasa. Sampai perempuan tengok, terpotong jari. Manakala Nabi Musa diberi sifat luar biasa. Apa dia? Lempau orang sekali, boom, mati dulu orang tu. Okey. Nabi Yusuf menghadapi masalah dengan isteri menteri sebab kehansomannya luar biasa. Nabi Musa menghadapi masalah dengan sebab tangan dia power. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kelebihan kita Allah gunakan sebagai sebab untuk ujian kita. Kelebihan Allah bagi pada kita, Allah jadikan sebab sebagai ujian bagi diri kita. Jadi kejahatan yang berlaku pada Nabi Musa bersifat peribadi. Okey, bersifat peribadi. Maksudnya Nabi Yusuf, kejahatan yang berlaku pada Nabi Yusuf dengan isteri Al-Aziz bersifat peribadi. Manakala jenayah yang menimpa Nabi Musa bersifat umum. Okey? Kejahatan yang dituduh pada Nabi Yusuf adalah pembunuhan batin. Dia tuduh Nabi Yusuf berzina dengan isteri Al-Aziz. Sedangkan kejahatan yang menimpa Nabi Musa adalah pembunuhan zahir. Nabi Musa betul-betul bunuh. Okey? Nabi Yusuf meminta perlindungan kepada Allah sebelum kejahatan itu berlaku. Sebelum isteri Al-Aziz goda dia, dia minta Allah melindungi dia. Itu Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Musa meminta perlindungan pada Allah setelah kejahatan itu berlaku. Lepas Nabi Musa dah tumbuk, orang tu mati, baru Nabi Musa AS minta perlindungan dengan Allah SWT. Itu sedikit sebanyak yang saya dapat ingat yang disampaikan oleh Nu'man Ali Khan. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi minggu depan. Kita cuba kongsikan lagi kisah-kisah ataupun pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Musa AS. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah SWT. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Ustaz. Sama-sama. Sama-sama semua. Sama-sama.